Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ma asbaha bina min na'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd walakal syukr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bina'matihi tatimmus salihat. Saya dengan kebetulan bawa rombongan tetamu kita daripada Pertubuhan Ikram Malaysia datang ke majlis ilmi pagi ini yang diketuai oleh Al-Fadil Dr. Wan Marzuki Wan Umar. Beliau adalah yang di-Pertua Ikram Kelantan, daerah Tanah Merah, dan beliau juga adalah seorang doktor pakar Pet Pu Chiao Chan, duduk bertugas penuh masanya di Hospital Pasir Putih Kota Baru. Dengan kesempatan ini saya ingin ambil peluang insya-Allah dengan kedatangan beliau dengan rombongannya lebih kurang 60 orang. Rombongannya bawa beberapa buah sekolah kita di Kelantan. Pertubuhan Ikram Malaysia ada buat sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tahfiz, namanya Pusat Pendidikan Aman. Dan Pertubuhan Ikram juga Malaysia ada buat sekolah yang kita panggil sekolah rangkaian musleh, hampir dekat 40 buah sekolah di seluruh Malaysia. Kalau kita ada di Kelantan, di Terengganu, di Kuantan, seluruh Malaysia, sekolah-sekolah ini ada peringkat sekolah rendah, menengah dan tahfiz pun ada. Pertubuhan Ikram juga ada satu cawangan yang telah mendaftar resmi di seluruh Malaysia sebagai gerakan ataupun kita panggil NGO, Badan Bukan Kerajaan. Dia adalah satu NGO dakwah, tarbiyah dan kebajikan. Kita tengok sebelum ini Ikram banyak dok bantu kita bila asyik banjir dan sebagainya dengan hantar lembu-lembu korban yang saya yang bawa balik, dan duit buka puasa dan sebagainya kepada masjid-masjid kita, pusat-pusat anak yatim. Dan hari ini satu daerah daripada Pertubuhan Ikram bawa guru-guru untuk nak melawat dan ziarah sekolah-sekolah kita untuk nak belajarlah, insya-Allah. Di samping itu pun kita bawa juga guru-guru kita, sekolah-sekolah kita ke sana, ke Malaysia, tengok beberapa kemajuan dan kedepannya dalam sudut pendidikan. Dia kata Thailand kadang-kadang dalam setengah sudut tu dia tertinggal. Dia kata lalang pecak Malaysia, setengah kata sip kuapi. Dia tengok budak-budak kita sana bukan setengah dalam kelas dah, dia ngaji. Kita pukul 9 budak tak bangun tidur lagi pada. Itu mungkin ada kemajuan, ada pendidikan yang berbeza-beza lah. Sebab tu kami selalu bertukar pengalaman dalam peringkat ASEAN. Kita ada sekolah musleh di seluruh Malaysia, dan kita ada juga bawah Pertubuhan Ikram ada juga dia kita panggil Semakom Ikram Herd, Semakom Pet Muslim, yang bergerak juga di seluruh Malaysia sebagai satu badan dakwah, tarbiyah dan kebajikan. Kalau pihak sini nak buat program apa-apa dengan, kalau di Thailand ni kita ada berhubung dengan Tima Semakom Pet Kan Siau. Kita nak buat program misalnya
nak buat bersunat ke, cek kesihatan ke, nanti kita boleh buat program bersamalah. Saya bagi pihak rombongan, mewakili rombongan yang datang sini hari ini, insya-Allah kita nak persilakan Dr. Wan Marzuki untuk dia tazkirah lah kepada kita di slot yang kedua ini mengenai dengan apa-apa yang patutnya ahli jemaah, ahli majlis ilmi yang saya kasih dan rahmati sekalian. Kita alhamdulillah, saya tengok, saya dulu pelajar sini dan majlis ilmi pertama saya bekas pelajar sini sebagai ketua pelajar pada ketika itu. Saya pernah jumpa, saya dan cerita dalam majlis ilmi dulu, saya pernah jumpa lagi seorang tua yang ada dalam majlis ilmi itu, dan sampai hari ini dia dah istiqamah dengan pocik seorang daripada Telubai tu. Saya tengok istiqamah dia dengan amal dan pengajian ini, dan kita doakan semoga seperti mana yang disebut oleh Ustaz Al-Fadil tadi, kita akan teruskan amal kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ahli majlis ilmi yang saya hormati, muslimin, muslimat, apa yang kita selalu peringatkan untuk diri kita, kepentingan 3 asas dalam hidup kita adalah rohani kita. Kita selalu nak tidur semalam pun kita berta'ahud, kita dah bersyukur penuh pada Allah kerana bagi iman kepada kita. Dengan iman adalah insya-Allah kita selamat di dunia, selamat dalam barzakh, selamat di padang mahsyar, selamat daripada api neraka. Iman yang kita kena duk bau semua start daripada kita dapat iman ini dengan ta'ahud. Kata kalau tak masuk Islam, kita kena mengucap deh. Kita mengucap pertama dan mengucap semua. Hak wajibnya, cerak-ceraknya hak kita kena mengucap dalam sembahyang kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam tahiyat kita tu wajib, tu rukun utama dalam tahiyat dan rukun utama dalam solat. Lepas tu orang rasa kita bukan setakat tu, kalau boleh lah nak tidur tiap hari kita pun sebut janji kita, tajdid muahadah kita dengan kita sebut bismikallahumma ahya wa amut. Kita boleh hidup dan kita akan mati pun di atas jalan yang ini yang kita sebut jalan Allah. Celek mata tadi pun kalimah pertama kita sebut pun alhamdulillah alladzi ahyana. Berulang-ulangnya iman ini kena membaharui, dan berulang-ulangnya iman ini kita kena tajdid. Setelah kita bersyukur, kalimah alhamdu itu pun kalau kita belajar bahasa Arab kita nampak alif lam itu listighraq, maknanya segala puji. Kalau ngaji tauhid kita ngaji dulu kak, Tuhan puji dia, Tuhan puji kita, kita puji Allah, kita puji sesama makhluk pun dia adalah miliknya. Kepujian itu adalah Rabbil Alamin. Kita dah ulang 17 kali sehari dalam rakaat salat kita. Kita dah ulang sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu-satu doa yang kita minta wajib tiap hari kita 17 kali, iaitu minta hidayat. Kita kena baru sampai iman ini tetap tidak boleh kacau oleh iblis dan syaitan, sampai yakin. Syaitan nak suruh was-was sikit tak apa dah. Daripada yakin mari timbul ragu, daripada ragu nak menyeleweng jalan. Itu je kerja syaitan. Yang kedua, kita pakat jaga iman supaya adanya rasa manisnya iman dia, disebut halawatul iman. Dan tingkat seterusnya, bila halawatul iman, insya-Allah akan lahirnya lazzatul ibadah. Kalau kita nak celek mata, nak menuju menghadap Allah dengan wuduknya, dengan menghadap ke masjidnya, dengan iman tolak kita. Tapi bila buat ibadat, insya-Allah ulama kata dengan ibadat tu yazdadul iman, boleh meningkat balik iman kita. Hatta satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut liqaul mu'min, orang beriman bertemu dengan orang beriman ini sepatutnya yazdadul iman.
Apalagi kalau kita orang beriman itu dibaca kepada kita, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi pagi ini insya-Allah penjagaan ini kita terus jaga. Penjagaan kedua akli kita, penjagaan kita yang ketiganya body kita ni, yang kita panggil jasad ni, kena wajib jaga juga. Body kita ni pun kena wajib jaga juga. Sebab Tuhan dah sebut dalam Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, dalam surah Yasin. Siapa-siapa hak Tuhan kami nak bagi dia umur jadi panjang, kita panjanglah ni tak? Pak cik umur panjanglah 80, 70. Kira panjanglah bagi umat Nabi Muhammad. Nunakkishu fil khalq. Allah akan berubah, kami akan nughayyirhu fi khalqihi, dalam kejadian bentuk body dia tu. Dalam tafsir ayat ini, kalau kita baca balik dalam suratul Rum, kita nampaklah Tuhan sebut Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Alas tak kita buat lemah ya dulu, semua ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lepas lemah tu kita jadi kuat. Umat Nabi dulu 600 tahun kuat, 1000 tahun kuat lagi dia, sebab umur dia panjang. Umat kita Nabi Muhammad kata 60-70 je, maknanya kuat kita ada lebih kurang 40 sahaja. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Walaupun kita akan diberubah, body kita lemah, kuat, lemah, dan kita akan jadi tua dan akan akhirnya mati. Dengan tua itu minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Sebahagian kita akan dihantar sampai umur tua, sampai tak ada siapa nak jaga kita pun adalah. Geltak umur ke tua lah. Lepas tu bakal nak suruh mati cepat-cepat kita. Tak nak beli pampers, dia kata. Itu pun kita tak nak. Jadi pagi ni insya-Allah saya akan persilakan Dr. Wan Marzuki Umar, biar nasihat kita. Walaupun kita hidup berubah, tapi nak suruh Islam ni, nak suruh kita jaga, nak suruh sehat. Nabi sangat-sangat ambil berat untuk kita sehat. Al-Quran sendiri pun suruh jaga kita untuk sehat dan kuat. Sahabat Nabi dulu ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Kita tengok dalam sujud mereka menangis, baca Quran mereka menangis, tapi di tengah hari mereka di atas belakang kuda. Mereka meniaga kuat, mereka bekerja kuat kerana badan mereka kuat. Jadi hari ini apa yang berlaku kepada umat Islam, tak erok kita, body tak erok. Sepatutnya umat Islam ada 10 sifat. Sifat qawiyul jism, akhir sekali nafi'an li ghairi, kena boleh bantu orang lain. Siapa kita nak tolong orang kerana kita sendiri tak cekak. Saya tidak melewatkan masa lah nak guna slot ni untuk nak dengar daripada doktor kita. Dia doktor pakar di hospital, dan apa yang berlakunya kepada umat Islam di Pasir Putih, di Kelantan, di petani hari ni. Apa hak kita kena duk ambil berat tentang body kita ni. Saya bimbang, dan sama sendiri tiap bulan, 3 bulan sekali doktor panggil pergi cek kat dia, dan dia cek seluruh lah. Sebab dia kata kebanyakan ikhwah kita ni umur 40 dah ada penyakit kecil manis, darah tinggi, kolesterol, enggak apa lagi, buah pinggang. Lepas tu semua tu penyakit yang kita cari, dia kata. Penyakit yang kita cari. Lepas tu mati muda-muda belaka. Itu boleh kawal, boleh usaha, dan kita berdoa pada Allah dengan kawalan kita. Saya akan persilakan Dr. Wan Marzuki untuk sampaikan. Beliau seorang doktor yang hafaz Quran, banyak hafal Quran, dan dia banyak bernasihat kepada kita lah kalau kami di Kelantan tu, untuk pembaikan rohani dan jasadi ini supaya kita lebih kuat dan mantap dalam hidup kita, insya-Allah. Saya nak persilakan doktor untuk menyampaikan isi ceramah dia, lebih kurang 40 minit 40 minit sampai pukul 11 akhir lagi, insya-Allah. Dia kecek Kelantan dah, tak apa dah. Kecek Kelantan pun faham lah. Kelantan supaya taninya juga, insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya ingin ucapkan ribuan terima kasih, malah jutaan lah terima kasih pada sahabat-sahabat di sini yang memberi peluang pada saya untuk memberi sedikit peringatan dan sedikit ilmu lah. Kita sama-sama berkongsi ilmu. Walaupun saya datang untuk program ziarah, sebenarnya ziarah ikhwah sahabat-sahabat di Tanah Merah, Macang, Kota Baru, Kuantan, untuk ziarah sahabat-sahabat di Patani. Tapi tak sangka ni beri peluang untuk berceramah lah. Jadi saya diminta berceramah tentang kesihatan, Islam dan kesihatan. Jadi bila kita cakap kesihatan ni, orang kita boring. Boring ni. Boring ni cemuh. Juliet cemuh dah. Tak minat. Bila saya bercakap pasal kesihatan dalam ceramah haji, ramai tak cara. Orang tak cara dah. Tapi bila dia haji ramai sakit. Baru dia tahu bahawa haji ni perlu tubuh sihat. Tubuh yang sihat dah. Apatah lagi kita Islam ni, saudara sekalian, kita kena perlu pada badan yang sihat. Jadi pertama sekali sebelum saya cakap pasal kesihatan tu, saya nak peringat dulu diri saya dan diri sahabat-sahabat sekalian, apakah matlamat kita hidup atas muka bumi ni. Kalau kita tidak jelas matlamat hidup kita ni, kita tidak akan rasa penting kesihatan kita ni. Pertama sekali matlamat hidup kita ialah untuk beribadat kepada Ta'ala. Beribadat ni bukan semakin puasa, zakat, haji, tak. Artinya kerja buat semua tu mesti ibadat kepada Ta'ala. Sebab itu matlamat yang digariskan oleh Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku dengan jin dan manusia ini kecuali untuk mengabdikan diri pada aku. Itu matlamat kita. Itu kena jelas. Kata tahu dah tapi buat tak cara. Tak jelas, ramai tak jelas matlamat kita nak gimana. Satu. Yang kedua, kita kena jelas tugas kita atas muka bumi ni gapo. Apa tugas kita ni? Nak makan, minum, buat rumah, beli apa ni, bini, beli anak, atau anak sekolah, buat rumah lepas tu mati. Kau gede tugas kita besar. Tugas kita ialah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita nak jadi khalifah di atas bumi ni untuk mentadbir mengurus bumi ni. Itu tugas berat. Tugas berat. Sebab tu Imam Al-Banna mari pada abad ni dia telah mentajdid kefahaman kita. Tugas kita yang paling besar ialah untuk menjadikan khalifah atas muka bumi ni. Umat Islam mundur ni antara sebabnya secara individu kita lemah sebab iman, secara jama'i kita lemah sebab tiada khilafah. Itu punca dia, kena ingat. Yang ketiga pula kena jelas satu lagi, apakah kerja buat kita lebih khusus lagi. Kerja buat kita tu lebih khusus lagi untuk berjihad. Berjihad atau muka bumi. Hidup kita untuk berjihad. Bila kata jihad ni bukan setakat kata nak jihad perang, bukan lagu tu. Sebab jihad perang ni dia kena istihad oleh khilafah. Tapi hidup kita ni setiap detik pada bangun sampai kita tidur mestilah jihad. Mestilah berjihad. Di mana Al-Quran mengatakan infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Mungkin kena berakak dengan berengel kau berat, kena berjihad Allah Taala. Walaupun asalnya jihad jejak kita, tapi artinya seluruh hidup kita mesti jihad. Nak bangun sembahyang berjemaah, nak mari masjid kena berjihad, nak lari tidur terlalu nafsu, nak bangun tahajud sebelum tu kena berjihad. Nak apa ni kita kata nak tak sehingga ngopak, sedap ngopak ni. Sebab tu kita boleh 3-4 jam duduk beli kedai kopi ni tak apa.
Ya, tapi duk ngajar ni, 2 jam ana hormat, ana respect lah, apa panggil respect. Ana hormat sahabat-saudara ni duduk 2 jam sini. Nak dengar hak benar baik payung, tapi kalau ngopak sedap. Tak. Sebab apa? Sebab iblis ramai kan. Iblis duduk sokok besong dengan kita dah. Itu kena jihad lawan dia. Nak bersedekah, kena jihad. Semua kena jihad. Apa tu lagi orang muda lah ni. Lah ni dengar internet kau tengok ni, tengok benda tak molek atas handphone tu, kena berjihad. Tu kena jelas hidup kita mana. Barulah kita boleh catch up kesihatan. Kalau tidak, amo yakin tua-tua ada perempuan tidak akan berat pasal kesihatan. Cuma mereka lah dah. Mereka dah. Tuan-tuan sekalian, dunia lah ni 3 penyakit yang merayaknya. 3 penyakit. Kalau kita boleh jaga penyakit ni, boleh cegah penyakit ni, insya-Allah hospital ketutup. Tak tutup pun tak perlu hospital yang banyak lah. Tak perlu doktor ramah. Lo ni doktor perlu ramah. Sebab ramah sakit. Ramah sakit. Tapi kalau kita kaji, ada 3 penyakit utama pada hari ini. Semua boleh cegah. Macam Ustaz kata tadi, kalau kita kontrol perangai kita. Kita kontrol nafsu kita tak. Pertama sekali dia amo start hak paling engel lah. Hak paling engel darah tinggi. Darah tinggi dah. Tak bahaya pun dah. Bahaya ni. Yang kedua, rokok. Ketiga, kecuman ni. Lepas tu ada lagi sebab kematian lah ni. Sebab accident, kanser. Tu semua boleh cegah, tapi banyaknya darah tinggi, rokok, kecuman ni. Dan semua ni nak lawan dia bukan mudah. Dia perlu berjihad. Pertama sekali mengoyak rokok dah. Darah tinggi. Darah tinggi ni 1/3 daripada rakyat Malaysia umur 40 tahun ke atas. Darah tinggi 1/3. 1/3 orang. Rasa apa ni? Merokok 4% rakyat lelaki di Indonesia isap rokok. Lebih kurang sama, tak buat lagi sini kan. Ketiga, kecuman ni. Kecuman ni di Malaysia, rakyat Malaysia 20 tahun ke atas 1 dari 5 orang kecuman ni. 1 dari 5 kecuman ni. Dan bila kita tua makin ramai. Bila umur tu naik 50 tahun, mungkin 1 dari 3 orang pula. 1 3 orang kecuman ni. 1 dari 3 orang. Kecuman ni ramai. Dia kena ingat dah, dia sangat bahaya tu penyakit dia. Ibu penyakit mesti 3 jenis ni. Pertamanya merayap darah tinggi. Darah tinggi 3 penyakit utama dah. Pertama dari segi otak, stroke, lumpuh. 2, sakit jantung dan lemah jantung. Sakit jantung tak sakit dada, hok mati tiba-tiba. Yang kedua lemah jantung. Lemah jantung ni bila darah tinggi ni, jantung kita kena pang kuat. Bila pang kuat lama dia lemah. Lemah jantung. Bila lemah jantung ni, air takun dalam paru. Jadi takun dalam paru je lemah. Nyawa tak puas. Air takun dalam paru-paru. Tahu dah? Paru-paru ni pot, 6 tuam pot. Jadi nyawa tak puas. Tu dah. Yang kedua sakit jantung, sakit dada macam tiba tu. Yang ketiganya lemah jantung. Yang keempat buah pinggang. Buah pinggang, usaha pinggang dah. Nak buat sikit bab stroke, lumpuh, stroke. Tahu stroke tak? Tahu penyakit stroke lumpuh, lumpuh. Kebanyakan lumpuh ni sebab penyakit lah. Lumpuh. Lumpuh rasa amat belajar lah. Dia kata stroke is a disaster. Dia pasal putih sebab angin putih tu. Dia kata stroke ni satu bencana. Amat bencana lagu mana ke? Kita dah buat sama stroke. Lepas tu kelik lah. Tapi bila kena keluarga sendiri stroke, tok tua pun stroke. Pak keluarga tu tak kerja. Jaga orang stroke sore. Nak ayak ui. Sebab tu dia kata stroke ni bencana. Bukan pak cik kena stroke ni bencananya, orang sihat tu. Anak-anak kita sihat tu akan jadi bencana bagi mereka kalau kita kena stroke. Tu darah tinggi, stroke, sakit jantung, lemah jantung, buah pinggang. Rokok kau banyak.
rokok. Rokok ni kita serokok dah. Acung hutangnya. Candu lekat. Nak basuh payah tak? Gahar-gahar tak tinggal. Dan berapa juta kali kita seduk dalam pau-pau kita tu. Dia makan kokoh. Dia makan pau-pau kita. Pertama otot kita. Otot je stroke. Stroke juga. Mata seni tak nampak, cepat tak nampak. Jantung, sakit jantung. Sakit jantung. Dia sumbat sorry darah. Sebab dia ni sorry darah kita ni sebab batai pahit lah, batai pahit nah. Batai pahit lama-lama kan dia karat. Dia jadi spik kan. Bila kita tua ni dia spik belakang, dia spik sorry darah. Sumbat dia otot jadi stroke. Sumbat dia jantung, sakit jantung. Sebab pinggir. Jadi rokok ni sepun karat. Candu tu. Candu dia sumbat. Sebab tu dia sumbat dia otot jadi stroke. Jantung, sakit jantung. Paru-paru banyaklah, paru-paru banyak. Sebab duk isak tu. Pertama leluh. Dia makan paru-paru, dia makan kohor. Dia makan beras tahun dua, dia makan 20 tahun dia. Kohor. Leluh. Yang kedua, TB. Sakit TB. Wanaruk ni TB ni. Yang ketiga kanser paru. Kanser mak reng po. Kanser paru ni. Lepas tu usus. Dia jadi gastrik ni. Kalau siapa-siapa ada gastrik, ada kudis dalam perut, kita sekarang ada obat boleh sembuh luka dalam perut kita tu. Ada obat sekarang ni insya-Allah. Tapi kalau siapa isap rokok, makan obat ni dia tak kesembuh. Ngerokok tak kesembuh gastrik perut kita ni. Luka perut kita tak kesembuh. Tu. Lepas tu pulaknya kanser ususnya, kanser punai kecing. Tu rokok. Rokok ni. Dan yang ketiganya penyakit bahaya ialah keciman ni. Keciman ni sangat bahaya. Menurut lagu tu bahaya, sungguh bahaya. Hak tu yang belum royak. Kalau tuan puan tu tak cara ni beratlah, dah kena tak sia. Keciman ni. Keciman lagu tu, keciman lagu berat. Dia kepala sampai kaki segala belakang keciman ni. Kepala sampai kaki dia segala belakang. Kepala stroke. Dia semak saudara. Pertama stroke, tak khabar. Yang kedua nyayuk. Hilang ingatan. Sebab dia semak saudara. Jadi hilang ingatan kita. Mata buta. Ramai lah ni orang Malaysia ni mata dia tak buta, hampir buta. Macam mana ni? Ambil lagu tu lah. Ambil lagu tu. Yang ketiganya paru-paru kita. Orang macam mana ni? Senang kena TB. Senang kena TB. Kalau siapa-siapa Wanaruk ni senang kena wanaruk TB ni. Siapa-siapa ada keciman ni, kalau batuk 2 minggu pergi X-ray. Pergi X-ray dah. Jangan tak cukup dengan teh helio. Teh helio lambat dah. Kalau teh helio tu nampak tu TB berat dah paru-paru ni. Sebab dia merebak dengan cepat. Pengalaman amat memang cepat kalau keciman ni. Dia kena X-ray. Mereka awal nak kesal TB, X-ray. Paru-paru ni. Kemudian jantung. Lagu tengok semak jantung. Jadi sakit jantung ni. Kemudian pinggir. Pinggir dia ramah lah. Ramah urus pinggir Malaysia ni. Ramah. Semua hospital di Malaysia lah ni ada mesin cuci pinggir. Setiap hospital tu ada 7, 8, 9, 10 mesin pinggir. Penuh. Habis gunung. Buat swasta pula. Orang ni kau sedak, orang ada pitin ni kau sedak dia buat mesin cuci pinggir. Penuh. Tak boleh buat baik mana pun akhir banyak. Dah moga 1 daripada 5 orang dewasa keciman ni. Tak berapa satu rakyat Malaysia 37 juta. Artinya kalau 37 juta dekat apa ni 2 juta orang dewasa kena keciman ni. Tak berapa ratus ribu usuk pinggir.
KJM Malaysia habis 500 bilion 500 juta setahun untuk cuci darah saja ke Cemani ni. 500 juta setengah bilion untuk Cemani saja, bukan nyakit obat ni bilion-bilion dah. KJM Malaysia kena belanja sebab kita free obat. Lepas tu pula dia serai kaki sarah kita ni ke Cemani serban. Ada kena kita tak siar dah, lepas tu kalau laki-laki, jangan agah lelaki ni barai tak naik dah. Tak? Barai tak naik dah. Lepas tu kalau kuat lagi, cuma ni lama-lama dia tak jaga gitu gini, biar kau tak serah pada, tu biar tarik gitu ya. Am tahu pas saudara kena sore. Pas saudara kena ke Cemani. Tak cara lah dia gede bed. Dia boleh gede beg ke Cemani. Oh bang untuk apa celecek tengah jalan. Dia main ke Cemani bahaya. Bahaya dah. Jadi tamu darah tinggi. Darah tinggi ni tuan-tuan, dia tak rasa dah. Dia tak berasa. Dia kena cek. Bila kita cek kan, oh pocik ada darah tinggi. Tak apa, tak sakit kepala, tak pening, tak ada sakit tekak. Kena ingat deh, kalau sakit kepala, sakit tekak, pening tu dia kuat benar tu. Kalau darah tinggi kuat benar, nak meletup kepala tu, nak pecah kepala tu. Hak sikit-sikit ni bahaya. Dia sumak jantung, sumak paru, sumak di otak. Hak sikit-sikit dia kena kontrol makan obat. Cuma darah tinggi ni dia boleh kata senang sikit nak kontrolnya. Pertama kita kena kuih masing sikit lah, kena kuih masing. Amo mari tani ni amo terang makan ni dia, masing saja. Lama dah tinggal sini. Tak. Masing mana ni? No, masing saja. Amo yakin ramai dah tinggi sini. Dah tinggi. Dah tinggi ni kena makan obat. Mudah sikit jaga dia nya. Tapi cuma dah tinggi ni sebab kita tak rasa. Kita rasa segar aja. Tak ada rasa ke satu. Makan obat, tak makan obat. Makan obat, tak makan obat kan? Dah mungkin tak suka satu. Sebab tak tuan boh. Atas 170. Bawah 90. Kalau suka sakit kepala makan obat. Tak sakit kepala tak makan obat. Bangun saya subuh tu, tuan-tuan, rauk kena stroke sebelah tubuh. Tak boleh gerak. Pala ni terlebih lagi gerak lah. Kena akak belakang dia. Pak keluarga teluk kerja macam mengata. Sebelum ni tak cara. Sebab apa? Tak rasa apa. Segala-segala tak sedap makan obat. Tak boleh. Dia kena makan sokmu. Dia kena kontrol sokmu darah ni. Kena kontrol sokmu. Tak tahu cukup sejenis, 2 jenis. 2 jenis tak jenis, 3 jenis, 4 jenis, 5 jenis, 6 jenis kena makan obat. Penting kontrol. Tapi di antaranya obat berkesan. Tak apalah. Itu dah. Yang kedua, darah tinggi penting sekali cek dan makan obat. InsyaAllah dah. Kalau kena stroke pun perhati tak kuat. Kalau kena pun tak kuat, dan dia boleh tu balik. Banyak tak kuat lah. Kalau kena. Kalau tak makan obat sekali kena berat lah sekalanya. Darah tinggi. Yang kedua hak berat ni rokok. Rokok dah. Kita kena berhentilah soal rokok dah. Sebab rokok ni memang pucuk nyakit. Rokok pucuk nyakit. Sebab tu fatwa kebangsaan Malaysia dia memfatwakan rokok ni haram di Malaysia. Sebenarnya rokok haram di Malaysia. Fatwa kebangsaan haram. Tak haram ke mana? Hujah mana dia tak haram? Orang ulama dulu kata makruh. Sebab rokok bang busung. Contoh kan, makruh satu je sebab jering petang. Tapi lah ni rokok terutama sekali kalau beli ni bazir. Kalau Malaysia lah ni 17 rias kotak. 17 rias kotak rokok 10 batal tu. Sebulan 400 lebih. Setahun 4,800. 4,800. 2 tahun boleh gaji. 2 tahun boleh gaji tuan-tuan. 3 tahun boleh gaji. Sekih rokok ni. Dan rokok ni bazir. Tak seraya bazir. Kalau jumpa Tuhan
Oh tak tanya pada hari akhirat. Duit aku pusing buat ke dia, beli rokok. Acik gapo tak lepas. Tak lepas kan Tuhan. Ya. Duit aku beli rokok tak lepas. Allah Taala. Sebab dia pembazir. Sedekah tak boleh. 17 hari nak sedekah tak boleh tuan-tuan. 300 riyal sebulan nak pergi mopok tak boleh bui. Tapi rokok tak mikir. Tak mikir dia. Dan amal rakyat orang Malaysia lah. Dia antara anak tak makan dengan rokok, dia rela rokok lagi. Dia rela rokok lagi. Dia rela anak makan nasi dengan budu. Asal dia beli rokok. Pertama dia bazir. Dua, dia semua nyakit macam rakyat dia. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu kemisanaan. Dia semua nyakit tak lagi dah. Fakta sains dah bukti dia punya nyakit. Dia punya nyakit rokok ni. Sebab tu dia kira putih. Rokok di tempat awal ni haram dah bagi dia. Haram tempat dia. Sebab tak punya nyakit. Dia esok rokok ni nyakit. Orang sebelah dia pernah esok rokok punya nyakit juga. Baru ni ada pakar Australia mari ceramah buat rokok lah. Dia kata kami di Australia rokok diharamkan lah, dia kata di tempat-tempat awam. Lalu ni siapa-siapa isap rokok dia jadi outcast. Apa dia outcast? Outcast ni orang hok kasta dibuang lah. Orang dibuang dah. Sebab apa? Kalau dia dalam hospital nak isap rokok dak. Dia kena tubik luar rumah duk bawa pokok dia 3 orang. Duk isap rokok 3 orang. Nah. Dia tak boleh lah dari kedai kopi, tak boleh dari hospital, panguraya, tak boleh belakang isap rokok. Dia kena duduk pak dia 3 orang isap rokok. Jadi outcast lah. Jadi orang hok dibuang negeri. Pas isap rokok boleh masuk balik. Sebab apa? Fakta-fakta sains telah menunjukkan dia tu memang semua menyakit. Sebab itulah inilah hujah kedua itu haram. Ketiganya pula rokok ni company Yahudi dan Nasara. Syarikat utama rokok ni Yahudi dan Nasara tu kan mereka dia. Dan dia guna balik untuk lawan kita kan. Tu. Jadi tuan-tuan, atau amal rakyat ada. Nak kecap kesihatan ni kita kena jelas matlamat hidup mana. Kalau tak jelas matlamat hidup, tak boleh nak berjihad lawan rokok. Tak boleh. Dia banyak alasan. Dia akan buat banyak alasan. Tapi kalau kita nak berjihad, insya-Allah kita boleh buat lah. Sebab banyak tugas kita nak buat atas muka bumi ni. Tubuh yang sihat ni sangat perlu untuk kita. Kalau kita nak berjihad. Tengok sahabat Nabi. Rokok dengan arak di mana payuh. Payuh arak nak buat ni. Tapi sahabat Nabi bila arahan berhenti arak mari. Arak letung tu dipecahkan. Hak ada mulut ni dia cuk minum arak diharamkan. Cuba kalau kita kat bazir dah. Bazir mak pailah. Setengah dua kan ada bazir dah. Bazir tak boleh juga bazir kan. Kalau kita dok sahabat Nabi, tuan-tuan, jiwa selalu. Sebab apa? Iman. Ada wujud iman. Akidah di situ. Sampai kan dikatakan anjing-anjing dan kucing di Madinah tu mabuk. Sebab apa? Penuh parit-parit dengan arak. Itulah kualiti iman. Sebab tu kita nak berubah dengan iman. Iman berubah. Kalau tak boleh berubah, rakyat hukum kau dia akan mukul lain pula. Hukum makruh macam-macam ada. Dia akan cerita lah nak. Tapi kalau iman kuat, dia akan berhenti lalu. Yang pertama dia bazir, yang kedua tubuh kita nak berjihad, tu akan tanya balik. Tu yang kedua. Pertama dah tinggi, 3 rokok. 2 rokok, ketiga kecemasan ni. Ni bapak nyakit besar lagi. Bencana besar kecemasan ni tuan-tuan. Kecemasan ni ramalah kecemasan ni lah ni. Kecemasan ni pun susah juga. Dia rokok darah tinggi kecemasan ni dia tak selalu. Dia sekali 20 tahun ke datang. Kalau kita kecemasan isap rokok hari ni 20 tahun ke datang, 20 tahun ke datang baru sakit. Sebab darah tinggi. Kena darah tinggi hari ni 30 tahun 40 tahun baru kena stroke, sakit jantung, berpinggir rosak. Supaya kecemasan ni dia bukan dengan hari ni, dia kena 20 tahun ke datang. 20 tahun lah baru mata tak nampak, kena stroke, berpinggir rosak. Lepas tu baru nak buat ubat. Mata tu balik lah. Dia kena kontrol awal-awal lagi kecemasan ni. Kontrol awal lagi. Dan kecemasan ni dia boleh cegah.
serupa dengan darah tinggi rokok ada juga awak cegah macam darah tinggi pun ada juga payah juga memang ada keturunan ke payah sikit lah sebab macam mana payah keturunan payah lah tapi dia banyaknya kita boleh cegah kalau kita jaga dia makan kita jaga makan kita tu pucuknya kesil lah ni jaga makan jangan makan banyak dan kurangkan manis dan banyak esai ya jangan kebanyak sebab tu Nabi kata seburuk-buruk bejana buruk manusia kena berjihad ni berjihad jangan kebanyak sebab dulu masa amal kerja dulu dia pertama kerja dulu kan tak ramai macam mana sebab dulu orang makan ni tak banyak kerja kuat tak ramai macam mana lon ni tuan-tuan atas bawah kiri kanan depan belakang cuma saja penuh dalam wak ambo ni wak ni hospital lah hospital wak jaga sakit ya wak perempuan saja terus wak laki-laki wak perempuan ni belah apa sakit masa tu ni belah apa sakit tolok 3 orang hak muda hak 13 cuma berlaku hak muda tu hak retina sore tak siding sore demam sore lagi hak muda belaka lah perempuan muda hak mengandung loyang mutuh sore orang muda demam sore muda siding sore muda orang muda hak loyang mutuh mengandung 13 lagi tu keceman saja hak stroke-nya hak mata tak nampak buah pinggir rosak kena sakit jantung kena TB kaki nak kerak hak keceman tak boleh baca pun belana masuk kena kontak keceman ni sebab apa tak boleh baca tinggal doa ni lah memang KJL Malaysia ni tak tahu nak ke satu bengur belanja cukup tinggi sore-sore keceman ni tu obat kalau pocik-pocik bawa pergi tanya kosong ni ambil obat hospital tak boleh bawa baik dah obat kena buat beg kena buat supik gelenyang sebulan baru tu dulu KJL 3 bulan sekali 3 bulan dok lah ni bisa sebulan dia tahu bazir orang tak makan obat sebab free dia mau tak makan kalau pergi ambil obat keceman ni kena buat jabi banyak nak ayat awi KJL bisa belanja bilion untuk rawat keceman ni dan pucuk dia boleh cegah sebenarnya jangan makan banyak kurang makan dan banyak makan sayur exercise kena exercise dan kurang manis lah mau gimana makan air marisin ni kau buat mana air terlekat tekuk ayam rasa yang amal ke manis ni lah kalau kita tangan dia amal ni dalam bilik ni kecuali tak kecek ya dah kecemanis ke tu juga lagi kecemanis bapa lagi mana kecemanis tak apa luka siap sebab awal lagi dia lama-lama dia tak boleh kontrol lah sebab tu amak kata nak jaga kecemanis ni nak jaga dengan penyakit ni kena semangat jihad nak tahu matlamat kita lagi mana kita ni sebab tu amak bukan apa amak hidup lagi kelaparan lapar kalau kerja boleh kata hari puasa hari puasa lapar pun tak apa aku nak berjihad ya kita niat nak berjihad boleh lapar lah boleh tahan lapar kalau kerja boleh kata hari puasa sebab apa kita tahu antara sebabnya lah makan ni lah kalau boleh kontrol makan ni sebenarnya banyak penyakit tu boleh cegah antara kanser pun kita boleh cegah kalau kontrol makan ni ya jadilah tuan-tuan sekian antara 3 penyakit utama lah jadi amal harap tuan-tuan puan sekalian ni kena terutama hak muda lah mana hak muda pun yang sedap muda ni sebab kecemanis ni kalau dia kena tak siar dah dia tak siar tak ada obat dari dunia ni boleh menyebabkan dia siar lah ni hari ni pucuk ada sebab pucuk lah amal nak rakyat mungkin tuan-tuan takut tak faham dulu pun kita tak faham juga sebab apa pucuk dia luar ni banyak jenis obat kecemanis pun marilah capu 5 jenis obat kita tahu dah tidak kesiar tak siar mencocok juga akhirnya cocok tak siar cocok kecemanis cuma kita tahu dah tubuh kita lagi tak habis gas dah kita ni sebab dia nak kontrol darah gula tak boleh kontrol dah letih penat dah ada sebab dia amun nak royak pun takut tu apa tak faham ada sebab dia sebab itulah makanlah obat gapo pun kalau mau kau
kau berak. Orang katalah makanlah apa ni pria tolak katok tolak ular apa mo royak lah. Mula-mula teh dulu, lepas tu tak siap pula. Lama-lama 4-5 tahun dia kau berak balik. Sebab obat hospital pun dia asal obat kampung. Obat kampung kita ni. Orang putih dia kaji, dia ngaji, dia pay, jual kita balik. Cuma obat kampung kita ni payah kena gebuh dah. Gak dia tukar saya rebuh tak kena gebuh. Seminggu 2 minggu boleh rebuh. Dia tukar tahu. Token lagi kobek apa ni akak kedah. Akan jering buat rebuh hari-hari 4-5 tahun. Tak gerak. Akhir-akhir hospital cara obat juga lah. Obat kita obat ni juga sebenarnya diproses. Masalah kaji. Orang putih ni kalau dia tahu ada pokok penyakit dia macam lalu. Ni sebenarnya masalah. Dia cari dia masuk dia mak-mak dok kaji. Dia cari mana dari pokok kita ni benda jadi obat. Dia cari masalah ni. Dah kita beli. Lepas tu dia kaya. Kita je beli dah. Jadi tuan-tuan apa sekalian, jadi itulah amal haraplah tuan dah. Ai beratlah pasal penyakit ni sebab ramai sangat lo ni. Kerajaan Malaysia berkerajaan Malaysia seluruh dunia tu. Seluruh dunia di istihar benda ni sebagai jihad. Jihad untuk manusia ni supaya cegah penyakit ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, poci-poci ayah semua ni kena cek lah. Ni bulan sekali kena cek. Paling tinggi, paling kurang darah tinggi macam mana? Itu paling minima. Ni bulan sekali. Kalau atas 40 tahun tu 40 tahun 45 tahun kena cek 2 kali setahun. Atau beberapa ni atas 30 tu boleh lah sekali setahun. Atas 45 50 tu 2 kali setahun lah. Sebab dia mari tak khabar. Dia nak rawat awal-awal. Dah lewat dah baru nak berubat tak guna dah. Bukan apa dia tak boleh dah. Tak boleh itu dah. Tak boleh satu lah. Cuma boleh kita kontrol biar pelambat sikit je. Dia berlambat je. Tu insya-Allah lah. Jadilah tuan-tuan sekalian kena ingat sekali lagi apakah matlamat hidup kita untuk peribadatan Allah Taala. Tugas kita untuk ini ja'ilun fil khalifah. Banyak tugas nak buat lagi kita ni untuk menjadi khalifah atas muka bumi ni. Dan kunjuk buat kita utama kita ialah berjihad berjihad untuk membina agama ni. Ni kerja berat ni, buat sekolah ni, jihad ni, siapa kata jihad? Kita mari sini dengar mengajar jihad. Ulama kata dah, siapa-siapa yang kata datang untuk ilmu bukan jihad, dia tu jahil. Orang kata orang ilmu bukan jihad, itu jahil. Apa lagi nak sekolah nak gitu-gitu. Dia perlu tenaga sihat, tenaga yang kuat untuk kita buat Islam. Banyak kerja nak buat Berkata kelik lepas ni tidur tak ada dah. Orang Islam kena produktif. Balik nyaku, kau buat apa-apa Jangan tidur duduk kedai kopi, jangan. Itu bukan ciri orang beriman, bukan ciri orang ahli syurga. Buang masa. Sebab apa orang royak? Tengok surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Melagu tak buat. Orang mukmin, ciri orang mukmin dia tak buat melagu. Ni teh royak bukan royak. Sebab apa? Kita beriman banyak kerja nak buat. Tuan-tuan. Dan ini Tuhan kata ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Ini akan mewasi akan mewasi firdaus. Hum fiha khalidun. Siapa mereka? Orang mukmin. Siapa orang mukmin? 1 2 3 4 5. Tamu semaya khusyuk, 2 tak melagu. Kemudian dia tolong orang lain, suka tolong orang dengan zakat apa-apa, menjaga kemaluan dia. Dia banyak lagi ciri dia tuan-tuan. Itulah kuas sekalian. Sekalian mudah-mudahan manfaat tu berlaku lah jaga jauhlah kesihatan kita dah. Kalau kena stroke cek dah pojok-pojok tua ni kena dia mai gini ya. Duk gini ya. Berau kena. Macam mana kita tu rambol lah. No. Bangun masa tahajud, dia tahajud buat malam-malam. Kena berau stroke pala ni tak tahajud mana lah. Masuk 4 tahun ni, tak terlebih. Orang susah orang segar. Orang segar susah. Itulah wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat
mendengar tentang kepentingan kesihatan, dan itu perkara yang asas dalam hidup kita juga. Dan Nabi sangat ambil berat tentang kesihatan kita. Dan Nabi, kalau kita baca dalam kitab Tibbun Nabawi, kedoktoran Nabi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, banyak Nabi sendiri itu doktor dah dia. Dan Nabi sendiri mencontohi kita segala-galanya. Nabi kuat segala-galanya untuk kita dah, insya-Allah. Untuk setakat ni, mau ucap terima kasih kepada pihak majlis ilmi yang memberi peluang dan luang untuk Fadilatul Doktor. Kalau siapa pergi Kelitah, pergi ke Kelantan, lalu kok Pasir Putih, ada hospital Quanih Pasir Putih tu, doktor ada situlah. Ada orang-orang ada sakit situ, cari mana doktor weh hak pergi ceramah. InsyaAllah kalau baik otan ni insyaAllah kita free ya. Ucap belakang dah sejak ucap belakang insyaAllah dah. Nak belakang insyaAllah. Baik kata hak kita ni barunya. InsyaAllah orang kita bagi tak masalah. InsyaAllah. Dan doktor rumah dia Tanah Merah. Dan ramai kita dalam Ikram ni, ramai anak-anak didik yang belajar doktor. Kita panggil Ikram Hertz. Ramai anak-anak kita. Anak dia sendiri pun berapa orang pula doktor. Mengaji habis doktor di Mesir dan sebagainya. Kita pakat jagalah kesihatan kita masing-masing. Ini satu watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Marilah kita sama-sama menutup jerisah kita pagi ni dengan sama-sama kita tajdid, kuatkan semangat kita untuk menjadi orang iman yang kuat, dan kuat kita beribadat pada Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh yang sihat, insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi